Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ismi Najmi bin Saiful Bahri, nombor metrik I1930475. Okey, baiklah. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan dan menceritakan sinopsis latar cerita tentang filem Hantu Boceng yang diterbitkan pada tahun 2011. Okey. Filem ini telah mengisahkan seorang lelaki yang bernama Amran yang bekerja sebagai seorang penghantar makanan. Amran juga lebih gemar menyertai perlumbaan motor secara haram. Satu hari selepas dia memenangi satu perlumbaan, Amran telah dihadiahkan seorang wanita yang bernama Maya sebagai habuan perlumbaan. Malang tidak berbau, sewaktu ketika Amran hendak membawa si Maya itu keluar dari kawasan perlumbaan, mereka telah dilanggar oleh sebuah lori manakala si Maya tersebut maut di tempat kejadian. Sejak kejadian itu, Amran sering diganggu dengan hantu yang bernama Maya yang meminta Amran supaya sempurnakan mayatnya. Amran cuba mendapat bantuan kawannya iaitu Kunyit untuk membantunya menjejak keluarga Maya yang sehingga kini masih menjadi misteri. Berbagai cara Amran lakukan untuk menyelesaikan gangguan daripada Maya tersebut. Amran telah berjumpa Bomo hinggalah akhirnya berjumpa dengan seorang ustaz. Tanpa Amran sedari, dia mula berubah menjadi seorang yang lebih baik dan mula menginsafi atas kelakuan buruknya sebelum ini. Halimatu mula menerima semula Amran setelah melihat perubahan positif pada si Amran. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Tengku Muhammad Farizmi bin Tengku Baharum, ID metrik I21205754. 4 perkara khurafat yang ada dalam filem Hantu Boceng pada tahun 2011. Yang pertama adalah pada minit ke-16 dalam filem tersebut, babak di mana Zizan Razak yang memegang watak sebagai Amran berbogel di hadapan hantu sewaktu dia ingin menghalau hantu Maya tersebut dari berada dalam rumahnya. Perkara khurafat yang kedua yang ada dalam filem ini iaitu pada minit ke-25, Amran dan Kunyit pergi berjumpa dengan Bomoh yang menggunakan perkhidmatan jin untuk mengelakkan gangguan hantu Maya mengganggu mereka. Yang ketiga, perkara khurafat yang ketiga dalam filem ini adalah pada minit 27, Amran dan Kunyit pergi menabur air yang diberikan oleh Bomoh tersebut di kawasan kemalangan dengan tujuan untuk memutuskan badi antara Amran dan hantu Maya tersebut. Yang terakhir, Ayu telah melakukan nasi kangkang kepada Amran. Perbuatan Ayu tersebut dilakukan bertujuan untuk memisahkan antara Halimatun iaitu kekasih Amran dengan Amran. Saya Ahmad Fikri Firdaus bin Razman, nombor metrik I20204756. Baiklah, saya akan menerangkan tentang 4 sudut pandangan Islam dan juga solusinya terhadap perbuatan khurafat. Baiklah, untuk yang pertama, perbuatan tersebut adalah sebenarnya dari kata-kata orang yang terdahulu, orang-orang tua yang terdahulu. Maka perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang syirik. Maka solusinya adalah seseorang itu perlu siasat atau membuat research terhadap sesuatu perbuatan yang diambil, yang diwarisi daripada nenek moyang. Baiklah, untuk yang kedua, dalam Islam berjumpa dengan bomoh atas tujuan perubatan, ianya tidak menjadi masalah. Namun berjumpa bomoh dengan tujuan menghalang jin daripada mengacau dirinya adalah suatu perbuatan yang syirik. Maka solusinya adalah seorang itu perlu berhenti berjumpa dengan bomoh yang pada amalan bomoh itu terkandung perkara-perkara khurafat. Seterusnya yang ketiga adalah dalam Islam mempercayai sesuatu kuasa lain selain daripada kuasa Allah akan merosakkan akidah dan boleh menjatuh hukum syirik. Jadi untuk solusinya adalah seorang itu perlulah sentiasa bertawakal dan bersangka baik terhadap Allah, kerana segala ujian dan juga kenikmatan adalah asalnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, yang keempat adalah perbuatan menyapu muka dengan air yang telah dijampi adalah suatu perbuatan yang syirik. Jadi untuk solusinya, seorang itu perlulah jauhi perbuatan yang boleh merosakkan akidah serta meninggalkan segala perbuatan-perbuatan yang boleh merosakkan akidah. Kesimpulannya, dalam filem ini terdapat beberapa unsur khurafat seperti mana yang dijelaskan sebelum ini. Namun, sebagai seorang Muslim, janganlah kita mudah terpengaruh dengan unsur-unsur khurafat yang dibawa dalam cerita ini. Kerana perbuatan khurafat itu mampu mendorong seseorang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian daripada kami.